Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. لا يسوق الخير إلا الله. ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. ما شاء الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان
وشركه وأن أقترف سوءا على نفسي أو أجره إلى مسلم وصلى الله على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق وعلى آله وصحبه صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. Alhamdulillah, kita dah baca zikir yang dituntut kita baca pada tiap-tiap petang, dan kita sudah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada keberkatan majlis kita malam ini, insya-Allah. Mari kita baca hadis yang ke-109. Wa an Abdullah ibn Shikhir radhiyallahu anhu annahu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takathur qala yaqulu ibnu adam mali mali wa hal laka ya ibna adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Rawahu Muslim. Ini suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Shikhir, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia cerita dia pergi nak berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kat Nabi duk baca surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Nabi duk baca itu. Dia sampai-sampai Nabi duk baca Alhaakumut Takatsur. Surah ini Allah menyatakan bahawa ramai daripada manusia, kadang-kadang termasuk kita sama, dilalaikan, dilekakan oleh perasaan dan keinginan untuk nak perbanyakkan wang ringgit dan harta benda. Harta benda
Dia duduk di dalam otak fikiran kita, di dalam hati kita, keinginan untuk nak banyak duit ringgit harta benda menyebabkan ramai manusia yang lalai daripada melakukan bekalan-bekalan untuk ke akhirat. Ini Allah sebut. Nabi duk baca ayat tu. Duk baca menyatakan bahawa kebanyakan manusia ni lalai kerana nak perbanyak harta, nak perbanyak duit ringgit, lalai daripada buat benda-benda untuk membahagiakan dia di akhirat kelak. Jaga-jaga. Ni makna alhaakumut takasur tu. Kemudian Nabi kata, yaqulu ibnu Adam, manusia selalu duk kata, mali, mali, hartaku, 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 hartaku. Sikit-sikit harta, sikit-sikit harta. Sampai mimpi pun mimpi harta. Dia tak mimpi jenis semayang ke, baca Quran ke, tak ada mimpi. Dia duk mimpi jenis harta dia saja. Sebab itu Nabi kata, manusia ni duk sebut hartaku, 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 hartaku. Allah tanya manusia yang duk sebut hartaku, hartaku. Wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akal. Wahai anak Adam, ingat hang duk sebut hartaku, hartaku, hartaku tu, tidak ada harta bagi kamu kecuali sekadar hak kamu makan. Hak kamu makan masuk dalam mulut telan, hak tu hak harta kamu. Hak duk simpan, hak duk taruh bukan hak kamu. Hak tu hak orang. Harta kita ni hak kita makan. Sebab tu kalau nak makan, pastikan harta yang kita nak belanja untuk makan tu daripada sumber yang halal. Makanlah. Makan mahal-mahal, sedap-sedap tak apa. Itu harta kita. Beli udang, beli hak sekilo RM80 tu. Jangan duk beli hak sekilo RM8. Tu kedekut. Beli hak 80. Kita pepak pun sedap. Wahai anak Adam, kata Allah, bukan dari harta kamu kecuali hak kamu makan. Tapi kena ingat, fa'afnaita, hak makan dia habis. Makan kenyang, esok buang. Makan kenyang, esok buang. Au labista, atau yang kita pakai, tu harta kita. Kita beli baju, kita pakai. Kita beli seluar, kita pakai. Kita beli motor, kita pakai. Kita beli kereta, kita guna. Tu harta kita. Dan fa'ablaita, dia akan lusuh, dia akan jadi buruk. Baju kita pakai lagu mana pun lama-lama jadi buruk. Motor kita pakai lama mana pun lama-lama jadi buruk. Kereta pakai lama mana pun lama-lama jadi buruk. Tapi harta kita lah tu. Dan yang ketiga, Allah kata, au tasaddaqta, harta yang ketiga, harta kamu, iaitu yang kamu bersedekah, buat kebajikan, buat wakaf, buat sedekah. Fa amdaita, hak tu dia akan terus sampai akhirat temu kita. Itu sebenarnya harta kita. Itulah hak makan, harta kita habis. Hak pakai lusuh buruk. Hak bersedekah, hak tu yang kekal dan meneruskan perjalanan dia
menuju ke akhirat menunggu kita di sana. Tu Nabi kata, Allah sebut begitu. Anak Adam manusia ni duk hartaku, hartaku, hartaku. Allah kata, harta kamu tu hak kamu makan. Bukan hak kamu simpan. Hak kamu simpan kadang-kadang jadi harta orang lain. Simpan banyak, kita mati. Boleh kat waris. Kita tak ada apa. Harta kamu, hak kamu makan, tapi dia akan habis. Harta kamu, hak kamu pakai, tapi dia akan lusuh jadi buruk. Harta kamu, hak kamu bersedekah, hak itu yang kekal. Dia akan meneruskan perjalanan dia menunggu kamu di akhirat. Itu Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini. Abdullah bin Sikhir, dia pergi jumpa Nabi, dia dengar Nabi duk baca Al-Ha, kemudian Nabi duk cerita bab harta tak sana. Daripada Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sedang membaca ayat Quran yang bermaksud alhaakumut takasur, tu yang bermaksud kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh hak ni yang duk lalaikan kita ni, oleh perbuatan berlomba-lomba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh. Hak tu yang duk lalaikan kita ni. Tuan-tuan, dan tengok hari tu sudahlah, masa kita dekat pilihan raya tu, berkalang kabut, berlomba-lomba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh. Lalu baginda bersabda, anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Sedangkan tidak ada bagi engkau, wahai anak Adam, daripada harta engkau, wahai anak Adam, melainkan apa yang engkau makan, lalu habis, makan habis, masuk dalam perut, proses-proses itu keluar, habis. Pakaian yang engkau pakai lalu lusuh makna jadi buruk, atau harta yang engkau sedekahkan maka engkau luluskan untuk sampai akhirat. Harta tu dia lulus, dia akan pergi menunggu kita di akhirat. Jadi jangan terlalu tamak mengejar harta benda dunia, kerana ia boleh melalaikan kamu daripada mengerjakan amalan-amalan kebajikan. Kadang-kadang semayang pun tak dan, harta punya pasal. Jangan kata nak buat kebajikan lain, semayang hak fardu pun kadang-kadang tak dan. Allah. Kedua, segala nikmat yang Allah kurniakan hendaklah disertai dengan kesyukuran. Syukur artinya
kita menggunakan nikmat yang Allah beri itu pada maksud yang dituntut kepada kita. Itu makna syukur. Sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu alaihi li ajli ma khuliqa. Atau kama, kalau gitulah lebih kurang ulama-ulama sebut. Kita menggunakan harta itu yang Allah beri kepada kita ke arah yang dituntut oleh Allah kepada kita. Itu makna syukur. Apabila kita guna harta itu pada jalan yang dituntut oleh Allah kepada kita, itu kita syukurlah. Walaupun kita tak kata alhamdulillah pun tak kata, tapi kita guna nikmat itu. Nikmat apa? Nikmat harta Allah bagi, kita guna pada jalan yang Allah tuntut. Nikmat sehat Allah bagi, kita guna pada jalan yang Allah tuntut. Nikmat pangkat Allah bagi, kita guna pada jalan yang Allah tuntut. Nikmat anak cucu Allah bagi, kita gunakan pada jalan yang Allah tuntut. Itu nikmat ilmu yang Allah bagi, kita gunakan pada jalan yang Allah tuntut. Itu maknanya syukurlah tu. Tapi kalau kita tak guna nikmat itu pada maksud dan pada jalan yang Allah tuntut, itu makna kufur nikmat. Kufur lawan dia syukur. Itu kata dia, segala nikmat yang Allah kurniakan hendaklah disertai dengan kesyukuran. Islam menyuruh umatnya supaya menggunakan kekayaan harta benda untuk menambahkan amalan kebajikan sebagai bekalan akhirat. Memang pun harta yang dikumpulkan oleh manusia yang lebih daripada keperluan hanya untuk orang lain, bukan untuk kita. Kerana apa yang dimanfaatkan hanya sedikit daripada apa yang dimakan atau dipakai. Itu saja. Makanan yang dimakan akan habis, pakaian yang dipakai akan lusuh dan tidak kekal. Tapi jika disedekahkan, maka ia akan menjadi simpanan untuknya yang akan dimanfaatkan di akhirat nanti. Kita sedekah. Galakkan untuk bersedekah. Galakkan untuk bersedekah dan membelanjakan harta pada jalan yang diredai Allah, seperti memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan, kerana hanya ganjaran sedekah yang boleh dimanfaatkan di akhirat. Ganjaran sedekah yang boleh dimanfaatkan di akhirat, manakala yang lain akan habis begitu sahaja. Sedekah tu kita dapat faedah di akhirat kelak. Allah ganda sedekah tu 1 sampai 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh ganda lagi mengikut apa yang dia kehendaki. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Bandingan contoh orang yang membelanjakan wang ringgitnya pada jalan Allah, ibaratnya semacam sebiji benih. Habbatin ambatat sab'a sanabil. Sebiji benih, dia akan tumbuh, dia buat keluar 7 tangkai. Sebiji benih aja, dia tumbuh, dia buat keluar 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiap-tiap tangkai itu ada 100 biji. Artinya 7 tangkai ada 700. Itu pahala yang Allah sebut.
dalam Quran. Nah, kita ibarat kita belanjakan satu biji benih tumbuh 7 tangkai. 7 tangkai, satu tangkai ada 100. Ganda dia sampai 700. Artinya kalau kita buat kebajikan RM1, Allah akan beri pahala sampai RM700. Besar tak besar tuan-tuan? Untung tak untung pelaburan akhirat ni? Mana ada pelaburan kalau kita melabur RM1 kita dapat untung sampai 700? Tak ada dalam dunia. Tapi Allah dah sebut dalam Quran. Sebab itulah Sayyidina Osman habis kata harta dia buat kebajikan. Satu biji keluar 7 tangkai. Satu tangkai ada 100 biji. Satu biji hasilnya 700 biji. RM1 hasilnya RM700. Ini pelaburan akhirat. Tu pun Allah sebut wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh ganda lebih pada 700 itu kepada siapa yang ia kehendaki. Ikut keikhlasan. Paling kurang 700. Jadi tuan-tuan, sebab itulah orang yang faham benda ni, dia menghayati benda ni, sebelum dia mati dia akan buat kebajikan. Banyak-banyak dia buat kebajikan. Duit RM1 dia, harta bendanya yang dia wakaflah buat kebajikan Allah. Ini manusia yang faham tuan-tuan. Tapi kita sayang harta. Sayang. Pegang duit duk tepuk ya. Hang tepuk buat apa? Hang pergi beli makan. Hang buat sedekah. Galakkan untuk bersedekah dan membelanjakan harta pada jalan diridai Allah, seperti memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan, kerana hanya ganjaran sedekah yang boleh dimanfaatkan di akhirat. Hak lain tak ada. Manakala yang lain akan habis begitu sahaja. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua pula malam ni 110. Mari kita baca. Wa an Abdullah, baca. Wa an Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bacalah hadis. Quran kita baca, hadis kita baca. Ini hak keluar daripada mulut Nabi. Ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuka. Wallah tu ada alif satu jatuh tu. Waw alif, lam lam ha, alif tak ada. Wallahi, bukan walillahi. Wallahi. Inni la uhibbuka. فقال انظر ماذا تقول. قال والله إني لأحبك 3 مرات. فقال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر
asra'u ila man yuhibbuni minas sayli ila muntahahu. Ini pula cerita Abdullah bin Mughaffal ini. Cerita ada seorang sahabat, orang lelaki, dia pergi jumpa Nabi. Dia pergi jumpa Nabi. Dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka, sesungguhnya saya amat kasih kat Rasulullah. Dia bersumpah dengan nama Allah, dia habaq, dia kasih kat Nabi. Ni para sahabat ni. Kemudian apabila Nabi dengar dia habaq, dia bersumpah dengan nama Allah, kata dia kasih kat Nabi. Nabi kata, fikir dulu apa yang kamu kata tu. Ingat sikit apa yang kamu kata tu. Qala, maka dia berkata lagi, laki-laki itu kata lagi, wallahi inni la uhibbuka salasa marratin. Kemudian apabila kata, hang fikir dulu apa yang kamu kata tu. Kemudian laki-laki itu kata lagi 3 kali, dia kata, demi Allah saya cinta, saya kasih kat Rasulullah. Demi Allah saya kasih kepada Rasulullah. Demi Allah saya kasih kepada Rasulullah. Dia ulang sampai 3 kali. Nak habaq kata dia kasih sungguh kat Nabi. Ini para sahabat, tuan-tuan. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi kata, siapa yang kasih ke aku, dia akan duduk dengan aku dalam syurga. Allah. Ni sahabat-sahabat ni. Bara' bin Azib, seorang sahabat Nabi, dia duduk melengung, makan pun tak lalu, muka pucat. Nabi tanya, Bara', kamu sakit apa? Nampak muka pun pucat ni, tak sakit apa Rasulullah? Habis awak, saya tak lalu makan. Pasal apa? Saya duduk fikir. Tak selesai-selesai fikir. Kamu fikir apa? Saya duduk fikir. Ni sahabat ni kasih kat Nabi. Saya duk fikir, kalau saya mati, bagaimana saya boleh melihat Rasulullah? Para sahabat ni depa tiap-tiap hari pergi tengok muka Nabi pun cukup dah. Tuan-tuan oi. Macam anak yang sayang kat mak lah. Tapi boleh tengok muka mak pun berasa lega dah perut tu. Suami sayang kat bini, boleh tengok muka bini pun berasa Allah lega, tak makan apa pun tak apa. Tapi kalau meluat tak tahu lah, itu hak sayang. Boleh tengok muka Nabi. Dia kata, saya duk fikir Rasulullah, kalau saya mati lagu mana saya boleh tengok Rasulullah? Saya berada dalam alam barzakh. Itu saya duk fikir. Ataupun kalau Rasulullah wafat dulu, saya hidup pun saya tak boleh tengok. Ini yang saya duk susah hati ni. Nikmat tengok muka Rasulullah ni satu nikmat. Nabi kata, betul ke Bara'? Betul Rasulullah. Ni saya sampai tak lalu makan ni, saya duk fikir, kalau saya mati lagu mana nak tengok Rasulullah? Kalau Rasulullah mati dulu pun saya tak boleh tengok. Bara', kamu dengar nak? Kalau kamu mati dalam keadaan kamu sayang ke aku, faman ahabbani kana ma'i fil jannah.
siapa yang sayang ke aku, dia akan duduk dalam syurga bersama-sama aku. Kamu tidak ada bimbang. Ni tuan-tuan, para sahabat. Baik. Dia ulang balik. Dia kata, ya Rasulullah, saya wallahi memang saya sayang pada Rasulullah. Wallahi saya memang kasih ke Rasulullah. Wallahi saya memang kasih kepada Rasulullah. Kemudian Nabi kata, kamu dengar nah, kalau kamu betul-betul kasih ke aku, kamu kena bersiap diri kamu untuk kamu kena siap diri kamu dengan perisai untuk mencegah kefakiran. Tijfafan yang mana perisai. Kalau betul kamu sayang ke aku, kamu kena, diri kamu tu kena ada perisai untuk menghalang diri kamu daripada diserang oleh kefakiran. Oh, pasal apa ya Rasulullah? Orang yang sayang ke aku, dia akan diserang oleh kefakiran. Orang yang ayak banjir, pi tanah Allah cepat tak cepat. Tapi orang yang kasih ke aku, kefakiran akan serang dia lebih cepat daripada banjir pergi ke tanah Allah lagi. Abang, kalau betul hang kasih ke aku, hang kena bersedia. Orang yang kasih ke aku jarang yang kaya, semua miskin. Tuan faham tak? Sebab tu kita tengok orang-orang yang dekat dengan Nabi, yang kasih kat Nabi, mereka bukan senang hidup. Hak senang-senang tu kadang-kadang kita tengok memanglah dia cari itu saja, kesenangan. Jadi kalau kamu betul sayang ke aku, kamu kena bersedia menghadapi kefakiran. Sebab kefakiran akan serang kamu lebih cepat daripada air banjir pergi ke tanah rendah. Itu kata Nabi. Daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu katanya, seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku amat mengasihimu. Lalu baginda menjawab, lihat kembali, pikir dulu apa yang engkau ucap tu. Katanya lagi, demi Allah, sesungguhnya aku amat mengasihimu. Diulangkannya 3 kali. Lalu baginda bersabda, jika benar engkau kasihkan aku, maka sediakanlah tijfaf. Sedia tijfaf ni apa dah? Sejenis alat yang dipakaikan kepada kuda untuk mengelakkan daripada bahaya senjata. Ini perisai lah. Kalau hang betul sayang ke aku, hang kena sedia perisai. Untuk apa sedia perisai itu? Untuk menghadapi kefakiran. Sebab kefakiran ni akan serang kamu. Kerana kefakiran lebih cepat datang kepada orang yang mengasihi aku lebih cepat daripada air banjir yang sampai ke tempat yang rendah. Jaga. Islam melarang umatnya daripada berlomba-lomba mengejar kekayaan dunia semata-mata tanpa menghiraukan bekalan akhirat, kerana ia tidak melambangkan ketakwaan kepada Allah. Islam menyuruh umatnya
supaya menghampirkan diri kepada Allah serta sanggup berkorban menghadapi kesusahan untuk mencapai tahap yang diredai Allah. Kesusahan adalah sebagai cubaan Allah, oleh itu hendaklah bersabar menghadapinya. Keempat, zuhud daripada dunia adalah bukti benarnya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang benar-benar cinta sanggup memiliki ciri-ciri orang yang dicintainya. Itu Nabi. Nabi cukup zuhud. Dia tak gila ke dunia. Orang yang cinta kat Nabi kena lagu tu juga. Satu lagi hadis insya-Allah kita baca. Allah. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyarafi lidinihi, rawahu Tirmidzi. Allah. Hadis ni Allah, Ka'ab bin Malik cerita Allah cerita bahawa di akhir zaman ni benda yang duk serang kita, serang agama kita, tidak lain dan tidak bukan ialah cintakan harta, cintakan pangkat. Cintakan pangkat, cintakan harta, benda itulah yang duk serang. Kita ada agama dalam diri kita, kita ada agama, kepahaman agama kita. Kadang-kadang kita tak terbuat apa yang dituntut oleh agama kerana kita diserang oleh cinta harta, diserang oleh cinta pangkat. Nah, tu kena ingat. Kalau cinta harta sampai kita mengabaikan kita tanggungjawab agama, kalau cintakan harta dan pangkat mengabaikan kita daripada mengamalkan agama, itu ingat, itu kita sedang diserang. Nabi bagi contoh. Nabi bagi contoh 2 ekor serigala. Serigala ni lapak. Lapak tak sangka. Tiba-tiba dia mai-mai, dia berjumpa dengan sekawan kambing. Tuan-tuan bayangkan, serigala 2 ekor lapak, lama tak makan, mai-mai jumpa kambing sekawan. Lagu mana agamanya? Lagu mana serigala tu dengan kambing? Tak tahulah, dia serang, dia makan. Yang serang kambing ialah 2 ekor serigala yang lapak. Kemudian Nabi bagi contoh pula bandingan. Yang serang agama kamu 2 benda juga macam serigala tu. Apa dia? 1 harta, 1 pangkat. 2 ekor serigala serang kambing. Harta dan pangkat serang agama kamu. Serangan hak mana yang lebih hebat? Nabi kata, hak lebih hebat, hak lebih teruk serangan ialah serangan harta dan pangkat pada agama kita. Lebih berat daripada serangan 2 ekor serigala yang lapak tu.
Serigala kalau dia serang kambing pun, kalau kambing itu orang yung masuk, orang buh dalam pagar, dia tak boleh makan dah. Dia duduk tengok kat luar. Tapi tuan-tuan, cintakan wang ringgit, cintakan harta, cintakan pangkat, duduk dalam rumah pun dia main lagi, duduk lena pun dia mimpi lagi. Teruk tak teruk dia punya serang. Kambing serigala, kalau kambing orang kurung, dia tak boleh serang dah. Tapi cintakan dunia, cintakan harta, cintakan pangkat, kita duduk kurung lagu mana pun dia tetap serang kita. Sebab tu Nabi kata, serangan yang dihadapi seseorang itu terhadap agamanya lebih oleh harta dan pangkat, lebih hebat serangan itu daripada serangan 2 ekor serigala kepada sekawan kambing. Tu Nabi sebut. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 ekor serigala lapak yang dilepaskan kepada kumpulan kambing tidak lebih berbahaya. 2 ekor serigala itu tak lebih berbahaya daripada seorang yang tamak kepada harta kekayaan dan kedudukan tu, pangkat yang membahayakan agama dia. 2 ekor serigala tu tak sebahaya serangan tamak kepada dunia, tamak kepada harta dan tamak kepada pangkat, kepada agama kita. Jaga tuan-tuan, kita memang duk tengok dalam hidup kita ni legutulah keadaannya tuan-tuan. Orang yang duit banyak, dia mati, jaga tuan-tuan. Soalan dia 2 disebut. Dia bangun-bangun pada kubur akan ditanya. Orang yang ada duit banyak, ni kita nak mati ada duit, Allah akan tanya, malaikat akan tanya, min aina iktasabah, duit ni hang dapat impun, duit ni hang mati, duit hang banyak, min aina iktasabah, hang buat kerja apa, boleh kod mana duit tu, hang boleh kod mana duit tu. Satu soalan, jawab. Tu pun kadang-kadang jawab tak lepas. Soalan yang kedua, wa fi ma anfaqah, duit kamu yang banyak tu kamu belanja untuk apa? Kita boleh jawab, dia main lagu ni. Baik, belanja untuk apa? Jadi harta ni 2 soalan yang kita kena bersedia darilah jawab. Mai kok mana, belanja kok mana. Seorang sahabat Nabi namanya Khabbab ibn al-Arat, dia duduk sakit, kat nak mati dah. Duit dia bubuh dalam kain. Duit dia ni diimpun, disebut dalam kitab itu, dia sebut ada lebih kurang 80,000 dirham duduk dalam kain dia. Ditarik mai, dia duduk sakit. Sahabat-sahabat dia pergi, dia kata, ni duit aku lah ni, aku tak pernah simpan, aku tak pernah duk ikat, aku duk buka ni duit ni. Kalau ada orang nak, aku nak akan bagilah duit ni. Aku nak buat apa dah? Aku pun dah nak mati di akhirat. Duk ada 80,000 dirham. Duk sat dia teriak,
Teriak. Sahabat tanya, Khabbab, kamu teriak buat apa? Khabbab ni lah yang mengislamkan adik Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar masuk Islam. Aku teriak ni, dia kata, sebab aku diingat ramai dah sahabat-sahabat Nabi, mereka mati, mereka tak ada duit, kosong tangan mereka pergi menghadap Allah. Nabi pun mati lagu tu, tak ada apa. Sedangkan aku di penghujung umur aku ni duit sampai 80,000 dirham. Aku teriak, dia teriak. Awak tuan teriak pasal apa? Aku takut di akhirat kelak Allah tak bagi dah balasan pahala yang banyak, sebab dia dah bagi ke aku sampai 80,000 dirham dah. Di akhirat tak ada. Sedangkan para sahabat Nabi, mereka pergi ke akhirat tak ada apa pun duit, mereka akan dapat bekalan Allah di sana banyak. Itu yang dia teriak. Tuan-tuan, dia teriak pasal duit dia banyak. Kita teriak pasal duit tak ada. Ni sahabat, dia pun nampak akhirat lebih, dia menangis. Itu Nabi dia pesan kepada Sayyidina Aisyah, harta-harta dia ni bagilah kepada orang-orang susah. Dia nak balik menghadap Allah, macam mana dia mai dulu. Dia mai tak ada apa, dia balik pun lagu tu. Dia nak bawa pahala jawab balik. Tuan-tuan, ini sahabat-sahabat Allah. Islam melarang umatnya daripada berlomba-lomba mencari kekayaan dunia semata-mata. Jangan, karena ia akan menyebabkan seorang lalai daripada mengingati Allah Ta'ala. Kedua, Islam menyuruh umatnya supaya memelihara agamanya, kerana ia adalah penting bagi seorang sebagai panduan hidup ke arah mencapai kebahagiaan akhirat. Agama tu, kita kena amal agama, kena belajar agama, ambil tahu. Islam menghendaki umatnya supaya bersifat sederhana dan merasa cukup dengan apa yang diperolehi dari hasil usahanya. Nak kira cukup ni tuan-tuan, manusia yang tamak sampai mana pun dia tak pernah cukup. Walan yamla afahu illa turab. Nabi kata, dia tak cukup, nanti tanah masuk mulut dia, duduk dalam kubur baru cukup. Lagi tak mati, duduk tak pernah cukup situ. Tamak dalam mengumpul harta dan merebut pangkat. Tamak kumpul harta, tamak nak rebut pangkat adalah berbahaya dan merosakkan agama, kerana jelas di sana orang-orang yang berkenaan itu telah mengutamakan dunia, akhirat dipinggirkan. Allah wal'iyazubillah. Tuan-tuan, kadang-kadang beribadat pun, kita pun kadang-kadang tak dan nak tambah ibadat sikit. Quran pun tak dan nak baca, berzikir pun tak dan nak berzikir la ilaha illallah pagi-pagi pun tak dan. Dikalut kok ni tuan-tuan, kalut ni tak habis. Dia kata tak apa ustaz, nanti lepas pencin ni hilang kalut. Bohong, dia kalut sebab tu lah. Orang ni kalau hati dia lagu tu lah. Tapi kalau hati dia elok, dia tak pencin pun dia elok, tuan-tuan. Jadi setakat tu dulu, insya-Allah kita sudah ambil masa lebih kurang 1 jam. Kita baca 2-3 hadis cerita kepada kita tentang bahayanya tamakkan dunia, harta,
bahaya tamaknya pangkat di dunia ini, kerana dia akan menyekat kita, menghalangkan kita daripada membuat bekalan-bekalan untuk kita pergi menghadap Allah di akhirat nanti. InsyaAllah kita akan membaca hadis 112 pula insyaAllah pada kuliah-kuliah kita yang akan datang insyaAllah. Kitab hak kita duk baca ni, hak saya ni pun nak habis dah, mungkin sekali lagi habis. Kemudian kita akan bekalkan pula dengan yang baru kitabnya. Yang ni nak habis dah. Kita pun, saya tulis di sini, kita mula baca dulu. Mula baca 12 hari bulan 2 tahun 2020 ni kitab ni. La 2023 dah. Berapa tahun dah kita baca, nak habis dah. Alhamdulillah. InsyaAllah sekali lagi khatamlah hak ni. Kita akan tambah lagi dengan hadis seterusnya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wazidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.